Hai semua, salam sejahtera kepada semua pelajar. Dan kembali lagi ber-PDPR bersama dengan Cikgu. Jadi untuk hari ini kita masih lagi berada dalam bab 3, iaitu pentadbiran negeri-negeri Melayu bersekutu. Dan minggu lalu, sebelum cuti kamu sudah belajar berkaitan dengan 3.1. Yang kalau kamu masih ingat, bagaimana kekayaan hasil bumi yang terdapat di negeri-negeri Melayu itu menjadi kegilaan ataupun idaman kepada British untuk menguasai negeri-negeri Melayu. Contohnya kalau kamu masih ingat bagaimana perlombongan emas, perlombongan biji timah, itu dalam 3.1. Dalam 3.2 kita akan belajar bagaimana perluasan kuasa British di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Pahang. Dan bagaimana dia menggunakan strategi-strategi tersebut. Tengok ya. Perkembangan perindustrian yang berlaku di Eropah menyebabkan British memerlukan bahan mentah yang mencukupi untuk menjamin pengeluaran hasil industri Eropah. Jadi dia memerlukan bahan mentah supaya aktiviti perindustrian yang mereka jalankan di Eropah itu sentiasa berkembang dengan maju. Jadi kemakmuran negeri-negeri Melayu yang kaya dengan biji timah mendorong British untuk berusaha meluaskan kuasa dia ke negeri-negeri Melayu. Jadi bagaimana cara dia? Dia menggunakan beberapa strategi. Strategi yang pertama dia menggunakan strategi manipulasi. Yang kedua dia menggunakan strategi desakan dan juga uhutan. Yang ketiga dia membuat pelbagai perjanjian dengan pembesar-pembesar tempatan pada ketika itu. Jadi untuk hari ini kita akan tengok strategi yang British gunakan. Yang pertama adalah strategi manipulasi. Suasana yang tidak stabil dan kekacauan yang berlaku di negeri Perak, Selangor dan Negeri Sembilan membuka peluang kepada British untuk melaksanakan strategi manipulasi dengan memberi bantuan kepada pihak yang berkepentingan untuk membolehkan British meluaskan pengaruhnya. Jadi maksudnya di sini, konon dia British ini adalah sebagai starring ataupun hero. Dia cuba mengambil kesempatan yang berlaku di negeri-negeri Melayu tersebut. Dia cuba untuk menyelamatkan. Tetapi sebenarnya dia ada niat di sebalik bantuan tersebut. Jadi kita tengok bagaimana strategi manipulasi yang dia lakukan di negeri Perak. British dia mengambil peluang untuk menguasai Perak apabila berlakunya kekacauan di negeri Perak. Gubernur negeri-negeri Selat pada ketika itu yaitu si Andrew, dia mengambil peluang ini untuk campur tangan dan bertindak sebagai orang tengah untuk menamatkan kekacauan di Perak. Jadi maksudnya di sini berlaku kekacauan di Perak. Jadi si Andrew ini dia bertindak menjadi orang tengah. Contoh dia bertindak menjadi hero untuk menyelamatkan ataupun untuk mengelakkan kekacauan itu berlaku. Tetapi sebenarnya niat dia adalah ada udang di sebalik batu. Dia memanfaat yang terdapat di negeri Perak. Alasan British adalah untuk menyelamatkan rakyat Perak daripada keadaan kucar kacir. Ini alasan yang digunakan. Jadi pada masa itu pemimpin tempatan, rakyat tempatan pun tertipu oleh manipulasi yang dilakukan oleh British. Dan kekacauan di Perak menyebabkan berlakunya perang larut dan juga perebutan takhta Kesultanan Perak. Apa itu perang larut? Kita tengok apa itu perang larut. Perang larut dia berlaku pada tahun 1861 hingga 1874. Bagaimana dia berlaku? Ngah Ibrahim dia telah membawa masuk ramai pelombong Cina untuk memajukan perlombongan biji timah. Maksudnya dia bawa pelombong daripada negara China lah, untuk bekerja di dalam perlombongan biji timah. Dan pada masa itu, pelombong-pelombong Cina ini dia ada kumpulan dorang masing-masing. Ada kumpulan He Hin dan juga
Haisan. Oke, jadi kedua-dua kumpulan ini mereka bergaduh sebab mereka mau mempertahankan hak dan kepentingan mereka masing-masing. Maksudnya kumpulan Hihin ini dia cakap, oke, aku yang paling awal datang untuk melombong biji timah. Lepas tu Haisan pun dia tidak mau kalah. Jadi masing-masing mau mempertahankan hak mereka dan juga kepentingan mereka. Jadi ini menyebabkan mereka bergaduh, mencetuskan perbalahan di antara kedua-dua kumpulan ini. Oke, dan akibat daripada pergaduhan mereka itu menjejaskan perdagangan biji timah di negeri-negeri selat. Oke, di negeri-negeri selat. Jadi pada masa itu, pelabur daripada Eropah dan juga pedagang-pedagang yang berhampiran dengan negeri-negeri selat, mereka akan merasa rugi daripada pergaduhan itu. Jadi, mereka mendesak supaya British campur tangan untuk melindungi pelaburan mereka dalam perlombongan biji timah. Sebab kenapa? Mereka menganggap bahawa British sahaja yang boleh menyelamatkan mereka ataupun menamatkan itu pergaduhan. Okey? Jadi itu bagaimana British cuba masuk, cuba masuk di dalam negeri Perak untuk menjadi hero. Okey, yang kedua adalah melalui sistem penggiliran perwarisan takhta negeri Perak. Sebab Perak dia mengamalkan sistem penggiliran dalam pewarisan Kesultanan Perak. Apa maksudnya penggiliran di sini? Maksudnya contoh macam inilah, okey. Sultan paling atas, di bawah dia adalah Raja Muda, lepas itu Raja Bendahara dan juga Raja di hilir. Maksud penggiliran, contoh apabila Sultan ini sudah mangkat ataupun tidak boleh lagi menjadi Sultan, Raja Muda ini akan ditabal menjadi Sultan. Okey. Tetapi, tengok ya, pada abad ke-19 berlaku krisis takhta kerana sistem penggiliran tidak dipatuhi. Okey, selepas kemangkatan Sultan Ali, Raja Ismail ataupun Raja Bendahara dilantik sebagai Sultan dan mendapat sokongan pembesar Hulu Perak termasuk Ibrahim. Okey, Raja Yusuf menuntut haknya sebagai Sultan setelah lama diketepikan. Manakala Raja Abdullah iaitu Raja Muda pula tidak ditabalkan menjadi Sultan kerana tidak hadir ke upacara pemakaman Sultan Ali. Baginda mendapat sokongan pembesar hilir Perak seperti Datuk Maharaja Lela. Apa maksudnya di sini? Tadi kita nampak sebelum ini, sistem pewarisan adalah Sultan, Raja Muda, Raja Bendahara dan juga Raja di hilir. Tetapi pada abad ke-19, sistem penggiliran ini tidak diikuti. Pada masa itu Sultan Ali mangkat. Sepatutnya yang menjadi Sultan pada masa itu adalah Raja Muda. Yaitu Raja Abdullah. Tetapi disebabkan dia tidak hadir semasa pemakaman Sultan Ali, jadi yang dilantik adalah Raja Bendahara. Jadi ini menimbulkan pergaduhan ataupun menimbulkan ketidakpuasan hati di kalangan para pembesar. Jadi disebabkan oleh kekacauan inilah menyebabkan British dia cuba masuk campur. Dia cuba masuk campur ke dalam masalah ini. Tengok ya. Si Andrew dia menyokong Raja Abdullah dan menyatakan kesediaan British untuk membantu mengesahkan Raja Abdullah sebagai Sultan Perak dan menamatkan persengketaan pelombong Cina demi mewujudkan keamanan di negeri Perak. Jadi kalau kamu nampak di sini, si Andrew ini dia mahu menyokong si Raja Muda yaitu Raja Abdullah ini menjadi Sultan. Dan dia berjanji juga akan menamatkan persengketaan yang perang larut tadi untuk mewujudkan keamanan di negeri Perak. Jadi pada masa itu Sultan pun tertipu dengan janji yang diberikan oleh British. Jadi untuk hari ini itu sahaja. Thank you.